Kerana ada Islam yang menyesal depan Allah. Ada orang yang Islam yang menyesal. Sebab tak jadi orang beriman. Jadi salat kita ada tapak apa? Kita nak salat dia ada tapak. Ya Allah nak kita salat atas tapak apa? Tapak iman. Maka jom belajar bersolat di atas landasan iman. Kita tapak iman. Beriman dengan siapa solat ni? Dengan Allah. Baik. Maka Allah nak kita solat di atas tapak iman. Jadi bila iman ni dengan azan dia beriman. Bahasa yang disebutkan tu nama Tuhan dia Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang disebut nama Allah, beriman dengan Tuhan tu. Kerana rukun iman ialah beriman dengan Allah. Qamat, beriman. Maka qamat, masa qamat, malaikat tengok, orang soleh tengok, ulama-ulama tengok. Waktu qamat, waktu azan, siapa beriman, siapa tak beriman, kita boleh kenal. Kita boleh kenal. Hatta boleh kenal diri kita pun. Azan nak jawab ke tak jawab, qamat nak jawab ke tak jawab, kita boleh kenal siapa kita. Kerana disebutkan nama Allah, orang beriman dengan Allah akan tertarik dengan kalimah Allah. Jadi kita nak muhasabah. Begitu baca kita nak muhasabah sikit dalam kuliah yang bulanan ni. Muhasabah sebelum tidur malam-malam ni, aku ni atas makam apa aku hidup. Nah, kita hidup ni di atas status apa? Kerana manusia suka hidup di atas status kekayaan, kaya dunia. Kan manusia suka hidup di atas makam kaya, makam berjaya dunia, makam mewah, makam okey, banyak makam, keelokan, kecantikan, itu hal dunia. Tapi hak akhirat Allah kata muflihun, sadiqun. Ni golongan-golongan ni Allah kendaki. Maka tuan-tuan muslimin yang Allah rahmati sekalian, ulang balik sekali lagi, kita hidup di atas tapak apa sebenarnya? Kita salat di atas tapak apa? Maka jom buka salat dengan iman dengan Allah. Yakni kita boleh bersalat dengan maqam fiqh, boleh. Allahu Akbar dengan cara fiqh, boleh. Tapi sebenar-benarnya kita nak maqam iman. Salat takbir ihram buka dengan maqam iman, supaya salat itu laju sampai kepada Allah. Wajib. Apa hujah kita tuan-tuan? Apa hujah kita? Saya suka ulang balik bab ni untuk tempat di sini pula tuan-tuan boleh faham juga, walaupun mungkin pernah tengok apa live yang kita buat tempat lain, benda ni saya sebut, tapi saya ulang balik benda ni sebab benda, kalau ilmu makrifat, kalau ilmu tauhid biasa maklumat habaq sekali sudah, tapi kena makrifat saya kena ulang. Dia beza sikit. Nah, kalau ilmu maklumat sekali habaq sudah, tapi kepada ilmu nur dia kena ulang. Tuan-tuan muslimin subhanallah, apa kita bincangkan ialah cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mati atas makam apa? Kita nak hidup atas makam apa? Kita solat atas makam apa? Kan? Kita tersolat atas makam apa sebenarnya? Kenapa kita sebut sebelum ni? Tuan-tuan ingat balik, saya peringat balik sejarah Islam yang kita baca pada sirah. Kalau kita pergi umrah sama juga. Kita pergi umrah, kita akan dibawa ke, kita sampai Madinah, mutawif akan bawa kita ziarah luar. Yang dalam ziarah luar. Masuk kita nak abang ni ziarah luar.
Antara ziarah luar di mana dibawa? Ke bukit Uhud ataupun ke Ma'rakah Uhud. Tempat perang Uhud di sebelah dengan bukit Uhud. Bila sampai ke bukit Uhud, pertama yang kita akan dibawa ialah ke komplek pemakaman para sahabat yang wafat dalam perang Uhud. Dalam pagar tu kan? Dalam pagar tu. Kita pun dibawa ke tepi pagar tu, ditunjukkan di celah-celah lubang dia. Di tengah-tengah tu amalan jenayah pemunakahat dan jenayah. Baik, maksud kita tuan-tuan, bila hijrah ke Madinah, tentu kita faham ayat hukum baru nak turun, kan? Sebab sifat ayat Madaniyah di Madinah ayat hukum. Kita faham, kalau gitu bermaknanya bila hijrah baru ke Madinah, barunya ayat hukum banyak tak turun lagi. Tetapi Sayyidina Hamzah telah wafat, ia dibunuh oleh Hindun dalam perang itu. Yang mana kita faham Sayyidina Hamzah wafat ni banyak hukum tak turun lagi. Clear? Soalannya, Nabi habang Sayyidina Hamzah ni wafat, dia Allah letak butang mana? Allah letakkan Sayyidina Hamzah di mana? Bila dia wafat, ruh dia tak mana? Sayyidina Hamzah ni syurga, kan? Sayyidina Hamzah ni Nabi kata syurga sebagai pemuda atau syahid, orang yang pertama syahid dalam medan perang yang Allah bawa ke syurga ialah Sayyidina Hamzah. Apa saya cuma maksudkan ni tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkan, Sayyidina Hamzah bila hayat hukum solat tak turun lagi, bermakna dia solat fardu tak lagi, baru sunat mungkin ada. Zakat tak turun lagi, mana dia tak zakat. Puasa tak turun lagi, mana dia tak puasa. Soalan dia wafat atas makam apa? Itu soalan saya. Sayyidina Hamzah wafat atas makam ibadat atau makam ma'rifat? Okay, tolong jawab. Di makam ibadat macam kita ibadat banyak, yang sunat, yang fardu, yang Allahu Akbar, yang qabliyah, ba'diyah, kan? Yang tahajud duha lagi, yang puasa sunat, puasa fardu, yang sedekah sunat, sedekah fardu, yang umrah sunat, yang haji, yang fardu. Wallah, banyak ibadat kita. Tapi beza kita dengan Sayyidina Hamzah ialah dia pada makam ma'rifat, tapi kita masih pada makam ibadat. Sama seperti Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dia hanya berkata ahad, ahad, dan dia hanya dapat ibadat atas solat sunat wudu saja. Wafat lepas itu, kan? Lepas itu dan dia juga solat. Tapi nak abang kata tuan, banyak sahabat-sahabat yang tak ada ibadat, tapi wafat, meninggal kerana perang dan sebagainya, tapi dibawa oleh Allah ke syurga Allah Ta'ala. Soalan dia, mereka mati wafat atas makam apa? Jawapan dia, mereka mati wafat di atas makam ma'rifatullahi haqqan. Walaupun ibadat tak banyak. Jangan salah faham, saya tak, ini kata ustaz tak suruh ibadat pula, haram kata lagu tu. Itu haram jawab gitu kan? Itu haram apa? Haram tak tahu apa? Jawab gitu. Nah, sampai tak mau sembahyang, saya akan makrifat saja. Ini gila punya apa? Ini gila punya cerita. Ya, saya makrifatnya, saya tak sembahyang lah. Bagus dah. Tapi kita nak nampak kan? Ibadah kita kena letak di atas makam iman. Kan? Hakikat syariat itu kena letak di atas makam makrifat. Campur makrifat dengan hakikat, dengan apa syariat, baru jadi hakikat. Yang ni kebenaran atas ibadat itu ada. Hakikat mana kebenaran ibadat? Solat yang benar bila bercampur makrifat dengan syariat, baru benar. Kan? Nah, itu maksud kita tuan-tuan muslimin ya Allah rahmati sekalian. Jadi sekali muhasabah dia, kita nak hidup atas makam apa, untuk mati atas makam apa. Bila Nabi kata la yu'min,
Kita bimbang tak soalan ni tuan? Bila kita la yu'min, takut nak dengan kata ni. Relax bro, tak ada apa bro. Tak ada apa pun. Abang pi la yu'minu berapa kali pun kami macam ni, kami jugalah. Relax, relax lagi. La yu'min bermakna tak beriman. Bila tak beriman, tak ada iman. Bimbang, takut mati, tak ada iman. Bila tak ada iman, bila tak kasih orang lebih atas diri sendiri. Takut mati tak ada sifat Nabi SAW. Bimbang. Maka orang beriman, dia takut mati tidak di atas sifat Nabi SAW. Kerana mati tidak atas sifat Nabi itu ternafi syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faham? Lah faham? Al-faham ke tidak? TV 9 je TV 4. Tak faham tak? Tak faham kita kat oleh pula. Mudah-mudahan kita dapat faham sebenarnya bahawa kita nak mati di atas syahadat. Syahadat bukan ucapan biasa, tapi dia merupakan perasaan di atas perbuatan. Buat dengan rasa, jawapan dia perkataan yang sebenar. Baik, jadi syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atas ucapan syahadat nak mati ni, atas kalimah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita nak mati di atas sifat Rasul. Apa sifat Rasul? Yang paling utama 4. Kan? Apa dia? Pertama sekali, kita nak mati atas maqam siddiq. Ataupun kita nak mati di atas maqam fatanah, cerdik. Bukan pandai, cerdik. Orang biasa mengaji cerdik, lebih pandai. Orang soleh nak mengaji cerdik, cerdik tu dia soleh. Baik, maka fatanah, nak mati di atas sifat fatanah, cerdik dalam menjadi hamba Allah. Nak mati atas makam amanah. Amanah, bila amanah, jaga hak orang, jaga hak kita. Hak orang yang tak mau, hak kita boleh pergi kat orang, hak orang jangan main kita. Itu amanah. Harta orang jangan main kat aku, hartaku boleh pergi kat orang. Itu amanah. Sebab dia tak mau harta orang, sebab menjaga amanah. Hak kita, hak orang-orang. Tuan muslimin subhanallah, baru-baru ni guru saya dan guru tuan-tuan juga, ilmu yang saya sampaikan ni ilmu dia. Guru kita Syekh Yusuf Ridh Al-Bakhur Al-Hasani mai. Dia baliklah minggu lepas. Dia 3 minggu lepas dah balik. Dia mai, dia 3 hari, patut dia mana banyak lama, tapi sebab ada urusan di Kairah dia balik cepat. Saya cerita pasal amanah ni, kan? Dia cerita pasal tak ambil harta orang ni. Bila dia mai, jubah dia dengan jubah saya ni sama saiz. Jubah dia jubah saya, jubah dia jubah dia jubah saya, jubah saya jubah dia. Tapi banyaknya jubah saya jadi jubah dia lah. Kan? Jubah luar ni. Dan Syekh pun sebelum tu, sebelum dia mai baru ni, sebelum ni dia mai, dia bawa mai hadiah saya satu kat saya. Dia ni dia buat jubah 2, dia mai satu untuk saya, satu dia pakai. Bila mai kali baru ni, jubah yang dia pakai tu dia tak nak masuk. Dia tak nak masuk. Jadi mai, dia kata, Muhammad, ambil jubah aku, hang tu dah masuk, jubah hang ambil aku. Oi, senangnya minta. Memang saya dengan dia gitu lah. Kan apa yang jubah saya, baju saya memang jadi kat dia, dan dia pun tukar-tukar tu lah. Baik, bila dia ambil jubah saya, yang dia tukar saya simpan, saya pakai sekali je jubah tu. Kan sebab naraknya dia suruh pakai, saya pakai lah. Sekali je saya pakai. Dia baru buat jubah tu. Dia pakai jubah satu lagi, saya pakai jubah satu lagi. Tapi dia main baru ni jubah tak ada. Tapi dia minta tukar jubah dengan saya bagi jubah saya kat dia, saya ambil jubah dia kan. Bila mana dia ambil jubah saya, dia raba tengok. Dia ambil mula-mula, dia raba tengok kuku ada apa. Ada apa ambil atas. Ini aham ke hak aku. Tiba-tiba dia berarti ada coklat hack satu dalam poket. Nah, dia kata, Syekh, tak apalah. Coklat hack, ambil kan? Tak. Hak ham, beri ham. Bukan hak aku. Pasal apa bukan hak aku? Pasal dalam poket jubah ham. Oh, dia pergi tu. Coklat tu dalam poket jubah ham nak hang. Bukan hak aku. Dia Syekh tak apa, ambil nak makan. Syekh kata apa? Dia bedai saya, kalau aku nak makan, aku beli lain.
Oh, dia kata tu, kalau aku nak makan coklat aku beli lain, aku pada reti beli aku tak makan coklat hang. Walaupun dia kata macam tu, tapi saya faham rupanya dia ajak kita hak orang, hak kita. Jangan suka akan hak orang, tu amanah. Nak jadi orang soleh gitulah. Jangan pernah cinta dan suka dengan hak orang, kerana Allah bagi rezeki kat kita dengan dia. Hadiah kita. Kita suka hak orang bermakna seolah Allah tak beri kat kita. Mana? Kita suka hak orang seolah Allah tak beri rezeki kat kita, dan kita tamak hak orang seolah hak kita ni tak cukup. Sedangkan Allah yuqassimu bainana, Allah bagikan harta ni sama-sama kat kita sekalian. Pakai boleh seorang sikit, kerana Allah tu adil, sama. Tuan-tuan muslimin yang Allah rahmati sekalian, saya baca balik, mati atas maqam sifat Nabi SAW, fatana, amanah, siddiq dan tabligh. Apa maksud tabligh? Siapa yang bersyahadat wajib atasnya menyampaikan ilmu kepada sesiapa yang terdekat. Tak boleh sembunyi ilmu Allah, tak boleh sembunyi ilmu Allah Ta'ala atas sesiapa yang bersyahadat, kerana syahadat meminta tabligh. Sifat Nabi SAW ialah menyampaikan ilmu. Kita juga apa kita mengaji ni, balik sampai ke anak cucu sama, balik sampaikan ke isteri, sampai sampaikan ke anak ilmu kita mengaji, supaya kita dapat mentablighkan ilmu Allah dan ilmu Nabi SAW kepada orang yang lain. Haram simpan ilmu ni seorang-seorang, haram simpan. Balik cerita apa? Cerita kenal Allah, cerita kenal Nabi ni wajib berjalan dalam kehidupan keluarga kita. Kerana kata Syaqi Ibrahim rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Syaqi Ibrahim kawan baik Junaid al-Baghdadi, dia kata siapa yang bangkit pagi, siapa-siapa yang tak perkenalkan diri dia dengan Allah Ta'ala, dia tak perkenalkan anak cucu dia kepada Allah Ta'ala, dia tak perkenalkan kawan-kawan dia pada Allah Ta'ala, dia tak perkenalkan siapa yang duduk dengan dia, dia tak perkenal pada Allah Ta'ala, ibadah 1000 tahun, Allah tak heret dia ke neraka, kerana dia tak tablighkan Allah kepada orang lain. Maksudnya dia tak sampaikan, dia tak perkenalkan Allah pada orang lain. Itu benda yang menggugat syahadat dengan Allah. Kita nak mati di atas maqam 4 ni, fatanah, amanah, siddiq dan tabligh. Maka jom sampaikan ilmu Allah oleh sikit pun, khususnya pada keluarga. Cerita Allah ni siapa dia. Syaqi Ibrahim kata apa? Siapa yang tak perkenalkan Allah pada sesiapa pun, maka ibadahnya sia-sia. Tuan muslimin sallallahu. Baik, kau pandang nanti 9.30 nanti ya. Sampai kita baca kitab sekian insya-Allah. Baik, qasaidah 19. Qala ma'alif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum amin fid darain. Saya baca dulu. Yang tuan tengok kitab ni, yang mana tak clear, tolong tulis bagi ke elok. Saya ambil baris kedua balik. Berkata perang kitab, syahdan ketahui olehmu bahawasanya bagi engkau 3 kekasih. Saya ulang balik yang dulu sikit. Siapa yang mungkin dulu tak ada kitab, ni ada kitab. Tuan-tuan mengaji ni kena ada kitab lah. Sebab kalau tak ada kitab, nak tengok mana? Ngaji ni ada 4 tengok. Ngaji ni ada 4 tengok. Pertama, tengok kitab. Tak ada kitab, tengok untuk guru. Cuma tengok untuk guru, tengok jam. Cuma tengok jam, tengok pintu. Itu kena ada kitab. 4 tengok ni. Sebab tu kena tengok kitab, supaya tak tengok pintu dan tak tengok jam. Ni semua korang ajak punya orang. Tengok pintu ni tak betul. Pasal apa? Lambat nak beli aku lapak nasi je ni. Awak dia seorang lapak nasi, saya tak lapak nasi ke? Tuan-tuan muslimin sallallahu. Ulang balik, ngaji ada 4 tengok. Tengok kitab, tengok tok guru. Cuma tengok tok guru, tengok jam. Habis tengok jam, tengok pintu. Tuan-tuan, maka kena ada kitab lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kitab ni nak hadiah kat siapa ni?
Nak hadiah kat siapa dengan kitab ni? Agak-agak kalau ada tangan kita, kita ada nak hadiah kat siapa kalau kita mati? Kalau kita mati nak hadiah siapa kitab ni? Hadiah kepada anak cucu, kurang-kurangnya, supaya ada satu jalan ilmu untuk mereka. Kan ada satu orang jumpa kita, dia kata umur dia 14 tahun, ayah dia nak meninggal, hadiah kepada satu buku Jawi lama. Tajuk kitab tu saya lupa tajuk dia bang, tapi tajuk kitab tu cerita pasal nafsu-nafsu, cerita pasal wali-wali. Buku Jawi lama, ayah dia hadiah kat dia, maka dia pun baca. Ayah dia suruh baca. Lama-lama bila dikupas oleh Tok Guru balik akan ilmu tu, baru dia nampak satu-satu. Rupanya hadiah ayah dia berguna. Hadiah ayah dia berguna. Agak-agak kita tuan-tuan nak mati nak tinggal apa dekat anak cucu? Nak tinggal apa yang jadi berguna? Kata nak tinggal apa kata? Dia berbuk ayuh kata ni. Jadi kita tak senang nak tidur dalam kubur, tak senang dah. Pasal duk kena komplain malaikat ni. Malaikat apa kan? Malaikat tahang ni tinggal depa beli teh. Nak tinggal apa sebenarnya ke depa? Tinggal ilmu daripada kita Allah, kita ulama Allah Taala. Baik. Syahdan ketahui olehmu bahawasanya bagi engkau itu, ni bagi kita, dekat kita ni ada 3 kekasih. Yang pertama harta. Kekasih pertama namanya harta. Tetapi harta hilang ia kepada ketika engkau mati. Harta ni kasih di mana pun hilang bila mati. Ya. Kemudian dan yang kedua, kekasih engkau yang kedua bernama ahli atau ahlun, yakni ahli keluarga. Yang kedua, kekasih yang kedua adalah ahli engkau, ini keluarga engkau. Tetapi mereka ni apa jadi mereka? Meninggalkan mereka itu akan dikau dalam kubur, tiada berserta bersama-sama engkau. Ahli keluarga bila kita mati dia tinggal kita dalam kubur. Kekasih kedua ialah ahli keluarga. Tetapi ahli keluarga sayang lagu mana pun kita mati, dia akan berhenti di atas pinggir kubur atas tu. Dia tak masuk, terjun masuk dalam tu. Dia turun masuk pun tapi nak letak kita dalam kubur. Lepas tu dia nak cabut naik. Dia tak tunggu dalam tu. Kan? Dia letak kita, dia pusing kita dalam kubur, dalam kanda, dia pusing menghadap kiblat, dia letak tanah semua, dia ambil tutup, dia tarik. Anak cucu kita akan tarik tanah turun satu-satu timbul. Dia timbul dia sama ke? Tak. Dia timbul kita je. Dia cabut lompat naik atas. Dia tutup kubur. Dia pun dia pun balik. Tengok kubur ayah, kata apa? Goodbye. Sebab saya ada kerja nak buat ayah. Dia tunggu ayah ni, saya nak buat kerja. Saya nak hidup. Maka ketika itu ulama kata harta ahli keluarga kita tinggalkan kita dalam kubur seorang-seorang, dia takkan berserta dengan kita. Kemudian yang ketiga, dan yang ketiga amal engkau. Kekasih kita ada 3, 1, 2, 3, harta, keluarga dan amal. Yang ketiga, amal engkau tiada mencerai, ia akan dikau selama-lamanya pada ketika mati engkau. Jadi kata ulama, kata para kita, kata Athar Al-Iskandari rahimahullah subhanahu wa ta'ala, amal kita tak mencerai kita, dia bersama dengan kita selama-lamanya. Pada ketika mati dia duduk dengan kita. Soalan dia, harta yang kita cari tak teman kita, anak-anak yang kita ada yang duk sayang tak tinggal, tak teman kita. Rupa-rupanya lah amal juga yang teman kita. Tapi pikir-pikir balik muhasabah, banyakkah amalku ini? Banyak dah amal kita? Mungkin banyak. Tanya pula kedua, amal aku ni bahagi 2, satu diterima, satu ditolak. Agak-agak hak tolak kan banyak, hak terima kan banyak.
bila kita renung ni, satu kita nak kata ke Allah, astaghfirullah, dan minta, ya Allah, terimalah kami, betul-betul terima kami, ya Allah, kerana kami hamba-Mu yang lemah, kami tak berdaya, kami tak reti, kami tak pandai. Ibadah kami bukan ibadah yang terbaik. Sebab itu, dan kita fiqh kata apa? Bila berdiri dalam saf nak salat, ambil doa yang diberikan oleh ulama-ulama. Aqamaha Allah wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Waktu qamat, betul-betulkan saf, doa tu diguna pakai oleh orang soleh untuk berdoa, untuk sembah Allah Ta'ala. Aqamaha Allah wa adamaha, ya Allah, mudah-mudahan Engkau beri aku salat selama-lamanya. Wa ja'alani min salihi ahliha, dan jadikan aku orang yang terbaik dalam salat ini. Doa supaya kita buat salat yang terbaik, bukan yang kita buat tu hak tak elok, hak elok sekali. Kerana amal kita akan teman kita dalam kubur nanti. Amal mana? Amal kita nak amal yang soleh tu banyak. Sebab tu saya ulang balik mukadimah kita tadi. Kita duk fikir apa ni? Terus fikir lain lah. Fikir nak beramal dengan amal soleh untuk jadi orang soleh, kerana orang soleh kekasih Allah. No? Terus fikir lain. Belajarlah. Buat kerja ke apa ke, mengaji, buat kerja, makan, minum, rezeki apa saja, satu fokus biarlah nak jadi orang soleh. Nak kerja dengan nak ambil rezeki daripada toki, daripada bos, daripada majikan, niat dia kerja nak jadi orang soleh, supaya rezeki dapat menjadikan kita orang soleh. Baik, kerana amal soleh menjadi teman kita dalam syurga. Baik, teman kita dalam kubur. Baik. Ketiga, amal engkau tiada mencerai, ia akan dikau selama-lamanya pada ketika mati engkau. Maka hendaklah bersahabat engkau akan sesuatu yang tiada mencerai, ia akan dikau dalam kubur engkau. Ulama kata hendaklah, elok sangatlah kalau kita bersahabat